Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi, salam ceria-ceria selalu kepada semua pelajar. Kembali bersama dengan Cikgu Ira bagi mempelajari mata pelajaran biologi tingkatan 4. Pada hari ini, Cikgu akan membantu pelajar untuk memahami subtopik bab 2 iaitu komponen di dalam sel haiwan. Okey, subtopik 2.1 iaitu komponen di dalam sel haiwan. Okey, jika pelajar-pelajar telah bersedia, jom kita mulakan dengan komponen ataupun organel yang pertama. Baiklah pelajar-pelajar, di sini organel yang pertama kita adalah mitokondrion dan cikgu ada kongsikan gambar di situ, gambar yang cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4. Baiklah, mitokondria merupakan organel yang berbentuk rod ataupun sfera, mempunyai dua lapisan membran iaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar bersifat lebih licin dan lapisan dalam lebih berlipat-lipat untuk menambah luas permukaan. Dan di dalam mitokondria terdapat enzim yang terlibat di dalam proses respirasi sel. Okey, fungsi mitokondria yang utama merupakan tapak penjanaan tenaga, iaitu tenaga yang dijanakan melalui proses pengoksidaan glukosa semasa proses respirasi yang berlaku di dalam sel. Okey. Manakala glukosa adalah substrat yang terhasil melalui proses pencernaan bahan makanan yang telah kita makan dan kita cernakan. Okey, tenaga yang dijana di dalam mitokondria adalah tenaga di dalam bentuk ATP ataupun nama penuhnya adalah adenosina trifosfat. Jadi tenaga ini yang terhasil melalui proses respirasi sel ini akan digunakan oleh sel dan juga akan digunakan oleh badan kita untuk, contohnya untuk pengecutan dan pengenduran otot dan juga untuk semua proses-proses yang berlaku di dalam badan kita. Okey, cikgu kongsikan kepada pelajar gambar lain bagi struktur mitokondria iaitu, kalau kita perhatikan di sini pada gambar yang cikgu kongsikan, kita nampak dengan jelas ya. Lapisan dalam yang berlipat-lipat, lapisan luar yang lebih licin. Dan struktur di dalamnya struktur di dalamnya yang dinamakan sebagai matriks. Okey, di dalam ni matriks. Dan yang berlipat-lipat ini dipanggil sebagai kriste. Baiklah, pelajar-pelajar semua, organel yang kedua dinamakan sebagai centriole dan ini gambar dia. So, centriole ini merupakan struktur yang berbentuk silinder kecil, wujud berpasangan dan hanya wujud di dalam sel haiwan. Okey, merupakan struktur mikrotubul yang tersusun secara kompleks dan struktur centriole ini tidak ditemui di dalam sel tumbuhan. Fungsi dia yang utama, dia ada satu fungsi sajalah iaitu berfungsi untuk membentuk gentian gelendung semasa ataupun untuk tujuan pembahagian sel di dalam sel haiwan untuk menggandakan sel, bilangan sel. Jadi di dalam sel haiwan, di dalam proses pembahagian sel akan dimulai dengan centriole yang akan membentuk gentian gelendung. Okey, pelajar perhatikan di sini, cikgu paparkan kepada pelajar struktur centriole yang lebih jelas. Jadi kita nampak di situ dia berpasangan, ada dua kan, dan terdiri daripada mikrotubul. Okey. Okey, organel yang ketiga merupakan jasad Golgi. So ini gambarnya. Jasad Golgi merupakan satu timbunan kantung pipih yang selari. Okay, so ada kantung yang banyak-banyak yang tersusun secara selari.
Setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Maksud dia jasad Golgi ni hanya ada satu lapisan membran sahaja. Okey, membran baharu akan ditambah pada satu hujung jasad Golgi, manakala pada satu hujung lagi akan menggenting membentuk vesikel. Fungsi dia adalah untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan juga glycoprotein. Glycoprotein adalah gabungan di antara karbohidrat dan juga protein. Okey, so cikgu tunjukkan dekat pelajar dekat sini struktur jasad Golgi yang lebih jelas. So pelajar nampak dekat situ, sorry. Okey, pelajar nampak dekat sini okey. So ada dua je jasad Golgi yang cikgu paparkan kepada pelajar. So kita nampak dekat situ dia merupakan kantung yang pipih kan. So di dalam tu ada lumen. Jadi ada lagi dekat situ ada vesikel yang terbentuk. Okey, kita teruskan dengan struktur yang seterusnya yang dinamakan sebagai membran plasma. Okey, jadi membran plasma ini merupakan membran yang meliputi keseluruhan kandungan sel. Okey. Terbina daripada protein dan juga fosfolipid, merupakan selaput yang nipis dan kenyal dan bersifat telak memilih. Fungsi dia adalah untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar, mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi ada bahan yang boleh masuk, ada bahan yang tidak boleh masuk. Dan yang ketiga, fungsi dia membenarkan pertukaran nutrien, okey, nutrien yang diperlukan oleh sel dan juga menyingkirkan bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh sel. Dan juga membenarkan pertukaran gas respirasi. Okey. Seterusnya, cikgu tunjukkan kepada pelajar struktur membran plasma yang lebih jelas. So tadi cikgu ada nyatakan kepada pelajar bahawa membran plasma terbina daripada protein. So yang warna pink ini adalah protein dan yang warna biru bulat-bulat banyak-banyak tu itu adalah struktur fosfolipid. Okey, nanti kita akan belajar dengan lebih detail tentang struktur membran plasma ini. Okey, seterusnya organel lysosom merupakan kantong sfera kecil diselaputi oleh membran tunggal iaitu satu lapisan membran sahaja. Mengandungi enzim lysozyme yang berfungsi di dalam pencernaan. Fungsi dia adalah untuk menghidrolisis ataupun menguraikan molekul organik yang kompleks seperti protein, asid nukleik dan juga lipid menjadi molekul yang lebih ringkas. Dan fungsi yang ketiga adalah menguraikan bakteria dan juga komponen sel yang sudah rosak ataupun tidak diperlukan lagi oleh sel. Okey, ini adalah struktur lysosom yang lebih jelas. So, pelajar boleh nampak dekat situ. Ada membran yang satu lapisan sahaja dan di dalamnya ada enzim. Okey, dan ni satu lagi struktur lysosom. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada organel yang paling besar ya di dalam sel kita, iaitu nama dia nukleus. Okey, berbentuk sfera padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang, mengandungi kromosom di dalamnya, nukleolus dan nukleoplasma. Fungsi nukleus adalah untuk mengawal semua aktiviti sel, mengandungi kromosom sebagai unit asas pewarisan, mempunyai kromosom yang mengandungi DNA di dalamnya sebagai unit asas pewarisan. Dan nama penuh DNA adalah asid deoksiribonukleik. Asid deoksiribonukleik.
Okey, seterusnya pelajar-pelajar semua, sini cikgu tunjukkan dekat pelajar struktur nukleus dengan lebih jelas supaya pelajar dapat lihat dekat sini. Di dalam nukleus itu terdiri daripada bentuknya dia mempunyai nuclear envelope. Maksud dia membran nukleus. So ada membran nukleus di luarnya, ada nuclear pore, ada liang nukleus, dan di dalamnya, di tengahnya ada nukleolus yang lagi kecil di dalam tu. Kemudian dia punya matriks tu dinamakan sebagai nukleoplasma. Okey, dan di dalamnya terdapat kromatin. Okey, ini adalah struktur nukleus. Kita beralih kepada komponen yang seterusnya, iaitu ribosom. Ribosom adalah struktur yang merupakan granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Terdiri dari protein dan asid ribonukleik ataupun RNA, terdapat pada permukaan JI kasar dan wujud bebas di dalam sitoplasma. Fungsi dia hanya satu, fungsi dia yang paling penting adalah untuk mensintesis protein ataupun menghasilkan protein. Okey, yang terakhir, jadi komponen yang terakhir dinamakan sebagai jalinan endoplasma. Okey, merupakan satu sistem rongga ceper berlipat dan bersambungan. Okey, saling bersambungan dia punya ceper-ceper yang banyak tu. Membran JI membentuk jalinan yang berterusan dengan membran nukleus. Maksud di sini, membran JI ni, struktur JI kasar ni, dia berhubung ataupun dia bersambung dengan membran nukleus. Okey, jalinan endoplasma kasar ni terdapat dua jenis, JI kasar dan juga JI licin. JI kasar strukturnya terdapat ribosom pada permukaannya, manakala JI licin tidak ada ribosom pada permukaan tersebut. Okey, fungsi utama bagi kedua-duanya adalah sistem pengangkutan bahan di dalam sel, menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Dan secara spesifiknya, fungsi JI kasar adalah untuk mengangkut protein yang dihasilkan oleh ribosom yang terdapat pada permukaan dia. Manakala JI licin adalah berfungsi untuk mensintesis, mengangkut glycerol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi dadah. Maksud dia mengurangkan ketoksikan di dalam sel. Okey, pelajar-pelajar semua, so, cikgu tunjukkan dekat sini struktur dia secara lebih detail ya. Jalinan endoplasma kasar, so yang berwarna merah itu JI kasar, yang mana pada permukaannya di situ pelajar dapat lihat ya, yang bintil-bintil itu merupakan ribosom. Dan yang berwarna oranye itu adalah JI licin, yang mana pada permukaannya tidak terdapat ribosom. Okey. Sebagai penutup, cikgu kongsikan di sini kata kunci ya, sedikit kata kunci supaya pelajar dapat mengingat semua organel-organel ini dengan lebih mudah. Iaitu mitokondrian, clue dia adalah tenaga sebab dia merupakan tampak penjanaan tenaga. Sentriol, clue dia gentian gelendong sebab dia boleh menghasilkan gentian gelendong untuk pembahagian sel. Manakala jasad Golgi berfungsi untuk proses, ubah, bungkus dan angkut. So boleh singkatkan dekat situ puba. Proses, ubah, bungkus dan juga angkut protein. Okey, membran plasma bersifat telat memilih, mengawal bahan keluar dan masuk. Lysozyme merupakan di dalamnya terdapat enzim pencernaan dan nukleus, organel yang paling besar yang mengawal semua aktiviti sel, dan di dalamnya terdapat DNA. Okey, ribosom fungsi dia untuk menghasilkan protein, dan yang terakhir jalinan endoplasma terdiri daripada dua JIK dan juga JI licin.
Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu tentang komponen di dalam sel haiwan. Semoga berjumpa lagi dalam topik komponen di dalam sel tumbuhan dan juga perbezaan di antara sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Terima kasih dan Assalamualaikum.